Assalamualaikum, selamat malam dan selamat kembali dalam Fizik Horror Bedtime Story. Kitab Hitam menyimpan 1001 kisah seram. Kalau korang tanya-tanya mana kitab hitam tu ada kat sini, kat dalam laci tu. Dan ada yang pelik dalam video kali ni, which is kenapa kita bersembang kan? Sebab sepatutnya Fizik Horror Bedtime Story dia macam ni, lampu terpadam, and once dia buka, kita akan terus bercerita. Macam, so kisah makcik Karipap ni dia terjadi kepada macam tu. Tapi kenapa kita bersembang? Macam aku pernah mention dalam video sebelum ni, Zikri tak ada, and aku seorang-seorang record kat sini. Tapi adalah adik aku. And kalau aku teruskan cerita macam dark gila, dark cerita, so kisah ni terjadi, and aku sendiri pun takut, and end up tak buat video kali ni. Aku rasa better aku bersembang dengan korang untuk merasai keberadaan korang bersama dengan aku. And sekurang-kurangnya aku rasa aku interact dengan korang lah, daripada aku rasa macam aku sorang-sorang kat sini kan. Tapi macam yang telah ditetapkan, Fizik Bedtime, still Fizik Bedtime. So tanpa membuang masa, jom kita terus dengan sebuah kisah yang bagi aku cukup menyeramkan. Sebuah kisah yang aku bagi nama Peneman Si Kecil. So, kisah Peneman Si Kecil ni terjadi kepada seorang suri rumah atau isteri dalam sebuah keluarga yang kita ambil nama Kimbayo Umira. So, kisah ni terjadi kepada Umira yang terdiri dalam sebuah keluarga yang mempunyai suami, isteri dan seorang anak. So, nak dijadikan cerita, satu hari si Umira dengan suami ni pun membeli belah lah. Okay, shopping. Dia ternampak sebuah anak patung yang cukup menarik perhatian dia untuk diberikan kepada anaknya. So dia nampak anak patung ni, and bagi aku quite comel lah bila digambarkan anak patung tu. Aku rasa quite comel. Anak patung tu digambarkan menyerupai seorang figure budak perempuan, rambut digerbang, memakai gaun warna hitam dan ada collar yang berwarna putih. Aku rasa lebih kepada corak bunga macam tu lah. Kalau kita dapat bayangkan, dia macam, aku rasa macam design baju maid dekat dalam anime-anime tu, yang baju hitam and then ada corak-corak warna putih. So memang comel lah anak patung macam tu. Cumanya untuk pengetahuan korang, anak si Umira ni tak pernah diberi anak patung yang menyerupai manusia. Selalunya anak patung yang dihadiahkan kepada anak si Umira ni, dia berbentuk haiwan. Contohnya macam kuda, teddy bear, naga. Tapi comel lah kan. Tapi untuk kali ni, si Umira ni nak surprise kan anak dia dengan anak patung yang menyerupai manusia. So si Umira ni pun ambil anak patung tersebut, bayar, balik and terus panggil anak dia. So Umira ni pun panggil lah anak dia kan. Balik-balik terus panggil, Baby, sini. Ada surprise. Baby, sini. And then anak dia yang berumur 4 tahun tu pun datang kat plastik yang Umira ni pegang. And si Umira ni pun keluarkanlah kotak anak patung tersebut dan diberikan kepada anak dia. And anak dia ni of course happy, cakap terima kasih kat mak bapak dia. Tapi apa yang mengejutkan, bila anak dia keluarkan anak patung tu dari kotak, anak patung tu berbunyi, I love you. Come play with me. I will find you. dia cakap macam tu. And untuk pertama kalinya si Umira terkejut sebab dia ingatkan patung tu tak boleh bercakap. Tapi rupanya ada switch kat belakang badan anak patung tu yang membolehkan bila dipicit, anak patung tu bersuara. So benda pun dah beli, okay, light pun dah banyak. So dia pun tak apalah, bagi je anak dia anak patung tersebut. And anak dia pun happy dapat pemberian daripada mak dia tu. Dan bermulalah hubungan rapat anak patung tersebut dengan anak si Umira. So berdasarkan apa yang Umira cakap, anak dia memang rapat gila-gila dengan anak patung yang dia beli tu. Memang pada kebiasaannya, anak dia ni jenis pattern yang
Kalau dapat barang baru, dia akan rapat kau-kau lah. Dia akan rapat gila dengan barang baru yang atau mainan baru yang dia dapat tu, and akan tinggalkan ataupun mula slow, kurang bermain dengan anak patung dia yang lama. Dia akan rapat dengan barang yang baru. And bagi Umira benda tu biasalah. Anak dia memang dari dulu kalau dapat je barang baru memang akan rapat gila. And berterusanlah hubungan anak dia tu, hubungan rapat anak dia dengan anak patung tersebut. Di mana saja anak Umira ni pergi, pasti dia akan bawa anak patung tersebut. Sampai kan kalau nak keluar rumah pun, si anak Umira ni akan bawa anak patung tersebut. Dan macam yang diberitahu Umira, biasalah tu, kejap je lah, okay? Kejap je lah anak dia tu akan rapat dengan barang baru. Dan bila dapat hadiah yang baru, dia akan tinggalkan yang lama. Tapi sebulan berlalu, jangkaan Umira jauh meleset. Hubungan anak patung dan anak dia yang dijangkakan akan mulai pudar tu makin bertambah erat. Sampaikan ke mana sahaja anak dia pergi, patung tu mesti ada. Dan apa yang menyeramkan, bila mana satu malam si Umira ni terjaga, maybe terjaga dari tidur and nak pergi ke tandas. Dia pun buka pintu. Nak pergi ke tandas. Dia dengar something. Dengar suara dalam bilik anak dia. And then dia pun mulalah mendekati pintu bilik anak dia tu. Sebab untuk pengetahuan korang, anak dia yang berumur 4 tahun ni sudah pun diasingkan bilik tidur daripada mak bapak dia. So si Umira ni pun mula merapatkan telinga dia dekat pintu bilik anak dia. Dan perlahan-lahan si Umira ni cuba dengar apa yang anak dia cakap. Anak dia cakap, Awak sinilah. Awak jangan takut Jangan takut, saya ada. Kita kan kawan baik. Awak jangan takut Dia cakap macam tu. And bila dengar benda tu, si Umira ni macam agak suspicious lah. Dia agak macam curiga dengan apa yang terjadi. Sebab kenapa anak dia cakap dengan patung kan? So dia pun maybe teruskan urusan dia, pergi ke tandas and dia tidur macam biasa. Keesokan harinya, si Umira ni pun mula bersuara kat suami dia lah, bagi tahu yang anak dia dah mula bercakap dengan anak patung. Dah makin lama makin pelik dah perangai anak dia. Sebab sebagai ibu yang 24 jam duduk kat rumah, dia tahulah bila anak dia ni berubah kan. Tapi suami dia ni lebih relax sikit. Suami dia santai je. And nak jadikan cerita, suami dia cakap lah, awak ni banyak sangat fikir ni. Tak ada apa-apa lah, anak kita biasa lah tu. Dapat patung baru, dapat mainan baru. Excited dia tu lebih. Awak pun dulu macam tu kan. Tak payah fikir sangat lah. Biasalah tu budak-budak. And akhirnya si Umira ni pun mengalah. And teruskan kerja dia macam biasa. Tapi gangguan tak berhenti sampai situ. Sehinggalah pada malam berikutnya, waktu dia tidur, aku fikir dah meremang ni. Waktu sekali lagi Umira ni terjaga dari tidur, and dia pergi dekat bilik anak dia. Dia dengar, ada tak anak dia ni cakap lagi dengan anak patung. Bila dia dekatkan telinga dia dekat pintu bilik anak dia, dia dengar, Awak jangan buat muka macam tu. Kita takut. Awak janganlah buat muka macam tu. Dia cakap macam tu. Bila si Umira ni dengar seolah-olah ada orang dalam bilik anak dia, si Umira ni pun cepat-cepat buka pintu. Dia tengok anak dia sedang baring ke atas katil sambil mengenakan selimut yang tebal tau. And untuk pengetahuan korang, bila dia buka bilik tu, cahaya datang daripada dim light, which is lampu yang kau boleh control dia punya brightness, dia punya cahaya tu. Contohnya macam ni. Dia boleh terang, dia boleh slow, boleh pudarkan balik, boleh slowkan balik. And kalau kau dapat bayangkan, bila dia buka, dia nampak anak dia dalam sama-sama cahaya yang pudar tu
anak dia tengah senyap, duduk senyap. And Umi Rais tak tanya, Baby cakap dengan siapa? Baby bagi tahu Umi, Baby cakap dengan siapa? Hei, budak ni cakap, anak si Umira ni, dia just senyap, tapi mata dia macam ni. Mata dia perlahan-lahan toleh ke arah kanan. Anak mata dia terus ke arah kanan, and dia akan pandang si Umira ni balik, and pandang ke kanan semula, seolah-olah nak bagi tahu si Umira ni ada something sebelah dia. And guess what? Bila si Umira ni dia pandang sebelah anak dia, sebelah katil tu, sebelah anak dia, di bawah selimut ada satu figure manusia. Dia macam anak dia tengah baring, tiba-tiba sebelah dia, bukan anak patung tau, satu figure manusia sedang baring kat bawah selimut tu. Si Umira ni pun apa lagi, dia terus tarik selimut tu, tak ada apa-apa. Anak dia pun terus lompat and peluk dia. Bila anak dia peluk dia, si Umira ni nampak kat tangan anak dia ada kesan seolah-olah ada something yang pegang tangan dia lama. Kita kalau pegang lama-lama, and then kita buka sekejap, kita akan nampak garisan macam orang pegang lah. Tapi ni memang lebam macam orang pegang lama gila. And boleh jadi si anak Umira ni, dia buat mata, simbol mata tu untuk bagi tahu mak dia yang dia tak boleh gerak. Yang dia tak boleh gerak sebab something tengah pegang dia. And sebab tu juga kenapa walaupun dia takut dalam bilik tu, dia tak keluar and cari Umi dia kat bilik sebelah. And bila dah jadi macam tu, si Umira ni dia tinggalkan bilik tu dalam keadaan yang terang lah. Dia buka lampu and dia masuk bilik dia. And dia kejutkan suami dia. Anak dia bagi tidur, dia kejutkan suami dia. Bang, abang, bangunlah. And then suami dia ni pun bangun, and dia ceritakan, abang, tadi Umi nampak something dekat bilik anak kita. Dia pun mula ceritakan apa yang dia nampak dekat suami dia. And dia pun cerita lah, lepas tu saya nampak ada orang baring sebelah anak kita. And bila saya tarik, bila si Umira ni tengah cerita kat suami dia, tengah terangkan apa yang jadi, tiba-tiba dia dengar bunyi ketukan dekat bilik anak dia. So bila dia dengar macam tu, suami dia pun terus bangun. Suami dia pun dengar, terus bangun and nak pergi ke bilik anak dia. And then isteri kata, bang, jangan bang, abang dengar cakap saya, kita biar dulu untuk malam ni, Esok baru kita check. Abang biar je dulu. And then suami dia balas lah, tak ada apa-apa, saya just nak check je. Si Umira ni terus pujuk, tak payah bang, kita tunggu esok je, tak apa, esok pagi kita tunggu je. And then bila dipujuk rayu oleh si Umira ni, suami dia pun faham and diorang pun stay sampai keesokan paginya. And esok paginya diorang check, tak ada apa-apa, yang ada hanya anak patung kat dalam bilik tu. And diorang pun panggil ustaz untuk bersihkan rumah tersebut. Bila ustaz tu masuk, cek rumah, and apa yang ustaz cakap? Dia cakap, tadi saya masuk dalam bilik anak awak, and saya rasa bahang lah kat dalam bilik anak awak tu. Dan saya rasa anak patung yang ada dekat atas katil itu adalah asbab dia. Dan bila dah bincang, si ustaz ni pun minta izin orang, kalau awak nak, saya boleh tolong buang lah, tapi bukan buang macam tu je, kita ada proses. Saya perlu minta izin awak untuk kita buang. And bila dah dapat izin semua untuk selesaikan masalah diorang, si ustaz ni pun ambil anak patung tersebut, disiram daripada kepala sampai ke kaki, and pada akhirnya patung tersebut dibakar. So
Sejujurnya aku pun seram kalau tengok anak patung. Lagi-lagi kalau anak patung tu bentuk macam manusia lah. Okay? Aku pun macam seram lah. Dia anak patung macam bentuk manusia yang fluffy, yang kau boleh genggam-genggam tu aku okey lagi. Dia kalau yang macam patung baby tu, patung baby yang boleh buka mata, tutup mata, tu yang tu memang seram gila lah. Aku takut kalau nampak anak patung macam tu. Tapi korang macam ni? Dekat rumah korang ada banyak anak patung tak? Dan persoalannya, anak patung ke tu? Mengakhiri kisah malam ni, perenggan terakhir menutup kisah peneman si kecil berbunyi patung dibawa tidur bersama, berubah wujudnya mengikat si mangsa. So yeah, itu saja kisah untuk malam ni. Aku yang baca kitab hitam, korang yang seram. Bye.